Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan teruskan perbahasan kita tentang haraf, ya. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita dah bahaskan pelajaran peringkat yang kedua, kan. Yang pertama kita dah bahaskan tentang isim. Saya jelaskan isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Kita dah bahaskan. Kemudian kita bahas pula tentang fi'il peringkat yang kedua. Apa yang perlu tuan-tuan tahu tentang fi'il pada peringkat yang kedua ni? Yang pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dia. Ingat kan? Kemudian ganti nama diri itu rujuk kepada siapa dalam konteks cerita tu, dalam konteks rangkap tu Allah tengah cerita pasal siapa. Contohnya dia duduk, siapa yang duduk? Dia berdosa, siapa yang berdosa? Dia pergi, siapa yang pergi? Tuan-tuan kena tahu siapa dia tu. Yang ketiga, tuan-tuan kena tahu ada atau tidak maf'ulun bih. Ingat tak? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Yang kena buat. Ada beberapa syarat kepada maf'ulun bih ni. Antaranya dia ujung dia kena baris atas ataupun dia kena berpangkat mansub. Ingat kan? Yang keduanya saya jelaskan, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik dia menjadi maf'ulun bih. Ingat ke tidak ni? Ingat kan? Yang ketiga saya jelaskan, kadang-kadang selepas daripada kalimat perbuatan tu ada haraf jar dan majrur dia, itu bukan maf'ulun bih. Contoh yang saya beri, kalau tuan-tuan ingat, Ahmad dia makan dalam bas. Ahmad dia makan dia makan tu fi'il. Ahmad dia makan tu fi'il dalam bas. dalam bas itu bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Dalam bas tu dia baris bawah dalam bas. Sebab apa? Sebab dalam tu fi haraf jar. Jadi syarat untuk menjadi maf'ulun bih dia kena baris atas basa. Tapi kalau dalam konteks tu dalam tu haraf jar, jadi bas tu kena baris bawah dalam basinya gitu. Okey tuan-tuan, kita tinggalkan dulu haraf fi'il. Kita nak masuk hari ni dalam hal yang berkaitan dengan haraf. Okey, fokus tuan-tuan. Fokus. Kita tinggalkan fi'il dengan isim tu sekejap. Nanti kita akan ulang balik. InsyaAllah tuan-tuan tak akan lupa, sebab saya akan ulang banyak-banyak kali sampai tuan-tuan dah ingat, dah ready, baru kita masuk peringkat yang berikutnya. So ni nanti kita akan bahaskan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan fokus pada haraf. Pelajaran kita peringkat ketiga tentang haraf, kalau berbanding dengan peringkat pertama, saya cuba nak tahu ni haraf ke isim ke fi'il. Tuan-tuan kata, Ustaz ni haraf, selesai. Kita tak bahas sangat itu haraf tu apa jenis dia, apa nama dia, apa gelaran dia, apa fungsi dia dekat dalam rangkap tu. Kita tak bahas sangat. Kalau ada pun satu-satu je lah, sekadar untuk tuan-tuan saya highlightkan apa pelajaran kita peringkat yang kedua hari ni. So peringkat kedua hari ni kita nak bahaskan tentang haraf. Bila tuan-tuan kata, Ustaz ni haraf. Okey, kalau haraf aja, soalan saya yang pertama, apa gelaran dia dalam ilmu nahwu? Dalam pengajian Al-Furqan, apa gelaran dia dalam ilmu nahwu, dalam pelajaran Al-Furqan, dan apa fungsi dia? Kenapa saya kata dalam pelajaran Al-Furqan? Sebab kalau saya gunakan istilah-istilah Arab yang digunakan oleh kitab-kitab Arab, jadi susah untuk pelajar yang baru nak peringkat awal ni untuk ingat. Dah lah nak ingatkan gelaran dalam bahasa Arab tu lagi, haraf ataf, haraf istinaf, harfun nahi, susah. Haraf nahi susah tu, tuan-tuan susah nak ingat. Tapi bila sampai kepada pelajaran Al-Furqan ni, kami cuba fikir apa perkataan yang paling sesuai yang menunjukkan fungsi kalimat tersebut. Contohnya macam haraf penyambung cerita. Dan kan haraf penyambung cerita, kalau dalam istilah nahwu dia panggil sebagai haraf ataf. Jadi untuk peringkat ni kita tak guna ataf tu dulu tau. Saya cuma sebut saja supaya tuan-tuan familiar dengan perkataan tu. Nanti bila kita convert ke bahasa Arab, tuan-tuan dah jadi mudah benda tu. Jadi haraf penyambung cerita, ataupun yang kedua ialah haraf jar. Haraf jar ni tak ada pilihan sebab saya nak tuan-tuan saya nak highlight sebenarnya apa yang kita akan belajar pada peringkat ketiga. Jadi bila tuan-tuan tahu haraf jar tu apa, selesai masalah. Nanti kita akan jelaskan sekejap lagi. Yang ketiganya ialah haraf penegasan. Haraf penegasan ni sesungguhnya, pasti, confirm. Itu adalah haraf penegasan. Contohnya inna kan, inna sesungguhnya, itu ialah haraf penegasan. Haraf gelaran. Okey, kalau gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita, fungsi dia apa? Nyambung cerita lah. Kalau gelaran dia sebagai haraf penegasan, fungsi dia apa tuan-tuan? Menegaskanlah sesungguhnya. Dia fungsi dia tu sangat synchronize dengan gelaran yang kita berikan dalam sistem Al-Furqan ni tuan-tuan. Contohnya yang antara lain kita akan belajar kejap lagi, haraf seru, haraf panggil, seru. Wahai, oh, ya ayyuha, ya Allah, ya, wahai, ya ayyuha, itu semua adalah kalimat haraf. Tapi haraf apa kita panggil? Haraf seru, haraf menyeru. Tuan-tuan. Okey, yang seterusnya ialah haraf nafi. Ingat tak haraf nafi? Haraf nafi ni tidak atau tiada.
Ada beberapa kalimat yang termasuk dalam kelompok haraf nafi. Hari ni dia ada, kalau dalam kita punya helaian ni, kalau tuan-tuan tengok yang warna pink ni, dia ada 10 Jadi hari ni saya nak jelaskan 5. Nanti pertemuan kita akan datang, kita akan bahaskan lagi 5 insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama ialah haraf penyambung cerita, antaranya dan, maka. Kejap lagi saya tunjukkan dengan diagram. Yang kedua ialah haraf jar. Haraf jar ni ada banyak, tapi tuan-tuan tak ada masalah sebab dah familiar pada peringkat yang pertama lagi dah tahu haraf jar. Antaranya fi, bi, ila, an, ala tu semua adalah haraf-haraf jar. Kejap lagi saya tunjukkan lagi sekali. Kemudian haraf penegasan kita akan bahaskan hari ini, nombor 3, sesungguhnya. Apa lagi kalimat selain pada sesungguhnya, kejap lagi saya jelaskan. Yang seterusnya ialah yang keempat, haraf seru, wahai, oh, itu semua ialah haraf seru. Yang kelima ialah haraf nafi. La tu maknanya tidak atau tiada kan. Ada lagi 2, nanti kita akan bahaskan sekejap lagi. So kita hari ni kita akan ambil ayat di muka surat yang ketiga atas sekali. Ayat nombor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita pernah bahas ayat ni, tapi perbahasan kita hari tu cerita pasal benda lain. Tapi hari ni kita akan bahaskan tentang sesuai dengan pelajaran tuan-tuan peringkat yang kedua. Ayat yang sama, tapi perbahasan dia tu satu. Itu yang saya nak tuan-tuan nampak ayat ni macam sama. Tak sama. Hari tu kita bahas tentang benda lain. Hari ni kita bahas tentang lain. Hari tu contohnya macam kita bahas, saya nak tanya isim ke fi'il ke haraf. Kan? Jadi tuan-tuan kata haraf, saya tak tanya haraf apa. Tapi hari ni bila tuan-tuan kata haraf, saya nak tahu apa gelaran dan fungsi dia. Dan hari tu tuan-tuan bila tengok kalimat isim contohnya, jantina dia muzakkar ke muannas. Tu perbahasan kita kan. Itu perbahasan asas peringkat yang pertama. Tapi peringkat yang kedua, perbahasan kita dah lebih advance tuan-tuan. Walaupun ayat yang sama, tapi kupasan tu makin dalam. Macam tuan-tuan buka kulit bawang tau, satu. Makin lama makin dalam. Macam tu yang saya nak tuan-tuan. So memang pengajian kita macam tu. Jadi sebab tu orang yang belajar di peringkat asas, dia janganlah rasa dia pandai sangat, sebab ada banyak benda lain yang perlu dipelajari. Sama je tuan-tuan, kita lebih kurang tak jauh beza pun. Kalau tuan-tuan kulit yang pertama, saya ni barulah kulit yang kedua. Ada banyak orang lain yang ada kulit yang kelima, ke-10, ke-12 yang kita kena belajar sama-sama satu persatu. So kalau tuan-tuan nak bersama-sama dengan saya dan nak fight saya, ustaz saya tak setuju, tunggu tuan-tuan masuk kulit yang kedua, nanti baru kita sama level. Okey tuan-tuan. So tuan-tuan tunggu, kejap lagi kita akan bahaskan dalam video yang kedua insya-Allah.